Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua pelajar. Kali ini cikgu akan sambung perbincangan tentang rumus algebra untuk menukarkan perkara rumus, ya. Baik. Arahan soalan, bagaimana ungkapkan y sebagai perkara rumus. Bila sebut y sebagai perkara rumus, syarat yang pertama, perkali y mesti 1 dan kuasa y juga 1. Okey, syarat penting, perkali dan kuasa untuk pemboleh ubah y mesti 1. Okey, itu dia punya perkara penting. Okey, jadi contoh n bersama dengan y tambah 2m. Okey, tengok y kita. Y ada perkalinya 1y dan positif 1. Okey, jadi untuk kaedah pertama, cikgu akan tulis y tambah 2m bersamaan dengan n. Okey, jadi cikgu tulis y tambah 2m di sebelah kiri tanda sama. Okey, jadi cara kita bila sebut y sebagai perkara rumus, pastikan kita tulis y bersamaan dengan apa? Itu maksud dia. Jadi mana sebutan-sebutan yang tidak ada y, kita perlu letak di sebelah kanan tanda sama. Sekarang kita ada 2m bertanda positif. Jadi untuk tinggalkan y sahaja, 2m cikgu boleh tolak dengan 2m. Jadi bila sebelah kiri tanda sama cikgu tolak, maka sebelah kanan pun cikgu kena tolak juga dengan 2m. Okey? Jadi 2m tolak 2m jadi sifar, kosong. Jadi sebelah kiri tanda sama, tinggal y sahaja. Dan di sebelah kanan, n tolak 2m tidak boleh tolak sebab sebutan tak serupa. So jawapan kita adalah y bersama dengan n tolak 2m. Ini dengan menggunakan kaedah pertama. Okey pelajar? Okey ya. Kaedah kedua, kita lihat kaedah kedua. Adakah dia lebih mudah? Okey, soalan dia, y tambah 2m, cikgu tulis balik y tambah 2m bersamaan dengan n. Jadi sekarang kita perhatikan 2m. 2m tidak ada huruf y. Jadi 2m, positif 2m, cikgu perlu pindahkan dia ke kanan tanda sama. Jadi bila pindahkan 2m, positif 2m ke kanan, dia akan menjadi tolak ataupun negatif 2m. So jawapan kita y bersama dengan n tolak 2m. Senang tak? Senang kan? Lebih mudah ya. Okey, itu contoh yang pertama. Okey. Contoh yang kedua. Katalah kita ada y, n bersama dengan y tolak 4m. Okey, perhatikan perkali y 1 dan kuasanya 1. Okey, positif 1. Perkali y kita positif 1y. Senanglah. Jadi kita akan tulis y tolak 4m di sebelah kiri tanda sama dan kita tulis n di sebelah kanan tanda sama. Okey, jadi kaedah yang pertama. Okey, sekarang 4m bertanda negatif. Kita nak jadikan dia kosong, nak jadikan dia sifar, maka di sebelah kiri kita kena buat apa? Jadi kita kena tambah 4m. Jadi negatif 4m tambah 4m jadi sifar, kosong. Jadi sebelah kiri tinggal y sahaja. Jadi y bersamaan dengan sebelah kanan tadi kita tambah 4m, tetapi n dengan 4m tak boleh ditambah sebab sebutan tak serupa. So jawapan kita y bersama dengan n tambah 4m. Okey. Kaedah kedua, perhatikan tadi kaedah kedua, mudah je kaedah kedua ni. Kita bawa negatif 4m ni sebab 4m ni tidak ada y. Jadi bila tidak ada y, kita perlu gerakkan dia ke kanan tanda sama. Sebabkan dia negatif, kita pindah kanan jadi positif ataupun tambah 4m. So jawapan kita y bersama dengan n tambah 4m. Mudah sangat kan? Ini mudah kan? Okey, itu contoh kedua. Okey, contoh ketiga. Kita ada n bersama dengan 4py tambah 2m. Okey, bagaimana untuk soalan begini contoh begini, kita tengok perkali y bukan 1 tapi ada 4p, tetapi dia positif. Jadi kita tulis 4py tambah 2m bersama dengan n. Jadi bersama dengan n kita tulis di sebelah kanan tanda sama. Okey, apa yang kita perlu buat? Kita pindahkan dulu sebutan yang tidak ada y ke kanan. Mana yang tak ada y? 2m cikgu, tak ada y. So kita gerakkan dia ke kanan.
Kita gerakkan positif 2M ke kanan, jadilah apa dia? 4PY sama dengan N tolak 2M. Pandai belajar. Jadi sekarang, tetapi perkali Y, untuk jadikan Y sebagai perkara rumus, pastikan Y perkalinya mesti 1. Sekarang perkalinya 4P. So, apa nak buat? Bila darab dengan 4P, so kita kena bahagi atau bawa 4P tu turun ke bawah. Ataupun senang mudah cakap, kita bahagi. So, Y kita bersama dengan N tolak 2M per ataupun bahagikan dengan perkali Y tadi apa? 4P. So, perkan dengan 4P. Itulah Y sebagai perkara rumus untuk contoh ketiga. Okey? Okey, contoh keempat. Bagaimana kalau kita ada N bersama dengan Y per 2 tambah dengan 3M? Perhatikan Y kita perkalinya bukan 1 tetapi 1 per 2 sebenarnya tu. Okey, jadi kita akan tulis Y per 2 tambah dengan 3M bersama dengan N. So, 3M tidak ada Y. So, kita gerakkan dia, kita pindahkan dia ke kanan tanda sama dulu. So, kita bawakan dia. So, yang sebelah kiri, tanda sama apa yang tinggal? Y per 2 bersama dengan N tak pindah, tak gerak. So, kita gerakkan 3M positif, pindah jadi tolak 3M. Okey, sekarang Y per 2. Per 2, bahagi 2. Bila bahagi 2, kita lawan bahagi, kita dah darab. So, mana 2 tu naik darab ke atas. So, mana Y sama dengan 2 kurungan. Jadi, N tolak 3M tu cikgu buat dalam kurungan. Jadi, pelajar tak perlu kembangkan lah. Okey. Seterusnya. Okey, contoh kelima. N bersama dengan 4M tolak Y. Okey, bagaimana kita nak jadikan Y sebagai perkara rumus? Kes yang ni kali ni Y kita perkalinya negatif. Negatif 1. Okey, tak apa negatif 1. Yang penting dia bertanda negatif. Okey, kaedah pertama. Kaedah pertama, 4M tu sebenarnya bertanda positif. Y tolak tu maknanya negatif lah. Dan N kita tandanya sebenarnya positif. So, apa yang kaedah pertama, cikgu akan tukar tanda dulu. Tukar tanda dulu bagi setiap sebutan. Jadi, positif 4M akan menjadi negatif 4M. Negatif Y akan menjadi positif Y. Dan positif N akan menjadi negatif N. Itu. Jadi, mana sekarang Y perkalinya sudah menjadi positif 1. Bila jadi Y dah positif 1, senang kerja kita. Kita hanya perlu gerakkan yang tidak ada Y, iaitu negatif 4M, tidak ada Y ke kanan tanda sama. So, kita gerakkan dia. So, sebelah kiri apa yang tinggal? Y bersama dengan apa? Okey, negatif N. Okey, negatif 4M pindahkan ke kanan jadi positif ataupun tambah dengan 4M. Itu kaedah pertama. Jadi, kaedah pertama kita tukar tanda dahulu bagi setiap sebutan. Itu trik dia. Kaedah kedua, cikgu kekalkan soalan cikgu sebagai N bersama dengan 4M tolak Y. Kali ini cikgu gerakkan yang N tu ke kanan. So, mana negatif Y, cikgu perlu gerakkan dia ke kiri. Tanda sama. Itu saja. Tak payah tukar tanda. Kita gerakkan saja negatif Y ke kiri tanda sama. Dan N tadi kita gerak ke kanan tanda sama. Terus selesai masalah kita. Jadi, Y-nya, negatif Y jadi positif Y. 4M tak gerak. So, tadi N tadi positif sebenarnya. Kita gerakkan dapat negatif. Mudah saja kan? Okey. Okey, itu sahaja untuk sesi perbincangan cikgu pada kali ini. Sekian, jumpa lagi.